Saya ingin membicarakan tentang mengetahui siapakah audiens kamu. Ini mengenai branding, video editing, marketing, sales, apa-apa sahaja. Ini sangat penting pertama sekali. Kerana kenapa kamu wajib mengetahui siapa audiens kamu dan tidak membuat post kamu semata-mata kerana ia cantik ataupun kerana kamu rasa ini bagus, semua orang akan tengok. Tidak semua orang akan menonton konten anda. Kita tidak mau tapau semua kek. Contohnya ada kek secret recipe. Satu bulat macam mana mau sebuah kek. Kita tak mau tapau semua. Walaupun kita rasa itu yang terbaik, sebenarnya bukan. Ada kamu tengok company Apple jual kepok leko. Ada kamu tengok company KFC jual iPhone dah. KFC jual ayam, burger, fries. Dia ada kompetitor dia, McD ataupun Burger King ataupun apa-apalah. Apple ada kompetitor dia, Google, Samsung. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak sebenarnya. Bukan kita buat semua benda. Kalau kita buat semua benda, kita tak akan dapat apa-apa. Kita rasa kalau kita buat semua benda, kita akan dapat semua kek tu. Tidak. Sebenarnya kita lebih rugi. Ibarat kita memancing ikan. Kita baling joran kita sekali, kita baling batu, kita baling apa-apa. Apa yang kita dapat kosong. Walaupun teknik anda betul, contohnya video editing awak power semua tu, tapi apa isi kandungan video tu? Isi kandungan video tu macam kosong, tak ada inti. Ibarat kamu makan kari pap kosong. Bang, ada orang yang suka, contoh lebih-lebih lagi Gen Z waktu ni, dia suka jenis video-video yang pelik-pelik. Walaupun ada Gen Millennial, Gen Alpha. Sebenarnya bukan Gen Z semata. Kita sekarang bukan setakat Gen Z. Kita ada Gen Alpha, kita ada Gen Beta. Tapi Gen Z tu ialah pertengahan lah. Ya, umur remaja. Tapi kebanyakan remaja Gen Alpha sebenarnya macam umur saya. Saya sebenarnya Gen Alpha kalau tidak silap saya lah. Jadi berbalik kepada soalan, kenapa pentingnya kita tahu audiens kita? Analogi yang saya bagi tadi, macam ada kamu tengok Apple buat marketing jual jual tin kosong, ataupun jual Apple buat marketing jual spare part motor. Tak ada. Dia fokus kepada satu produk dan dia betul-betul buat produk tu bagus. Kalau dah bagus, dia boleh buat produk lain macam iPad. Dia tak boleh buat tapau semua macam iPad, jual kapal, jual rumah. Tak boleh. Memang secara logika, fikirkan secara logika. Kamu rasa bolehkah Apple berjaya kalau dia jual semua? Kamu rasa sebab Apple company yang power, dia dapat jual apa-apa, jadi dia dapat jual joran, dia dapat jual make up? Tidak. Dia fokus kepada slice of cake masing-masing. Walaupun kamu tengok macam Elon Musk, dia ada company roket, kereta elektrik, solar, apa lagi, Neuralink ini macam chip yang ditanam ke dalam otak. Dia ada tema dia. Walaupun dia company lain-lain, contoh ada kereta, ada roket, tapi tema dia teknologi. Jadi kita kena tahu apa tema kita. Kalau tema saya sebenarnya lebih kepada self-improvement. Sebab setiap kali saya mahu membuat video, saya selalu bercakap mengenai self-improvement secara semula jadi. Tak tahulah korang, macam korang mungkin lebih suka buat video yang bukan yang pelik-pelik, macam trending, menari lah apalah. Ya, boleh buat, tapi itu bukan saya, itu orang lain. Tapi ya, sebab itulah kita kena mencoba. Kalau kita tidak tahu apa yang kita nak, kita kena coba dulu. Itu benda yang pertama sekali. Contohnya ada kek, ada 10 jenis kek ataupun 10 perisa aiskrim. Kalau kita tak pernah coba yang lain, kita tak akan tahu apa yang kita nak sebetul-betulnya kan. That's why pertama sekali, kalau kita nak tahu audiens kita untuk posting apa-apa, kita kena coba dulu. Kalau kita tak pernah coba, tak pernah buat, macam mana kita nak tahu, right? Contohnya, saya buat posting mengenai jual rumah. Saya coba editing style yang simple. Saya cuma cut dan straight to the point. Ada sedikit unsur lawak. Tapi saya tak sangka video tu yang banyak views. Lepas tu saya coba buat editing style macam Gen Z yang lebih gempak di mata saya. Sebab saya dah tengok macam Mr. Beast, kalau korang kenal Mr. Beast, ataupun
YouTubers yang viral dekat social media. Dia orang buat style editing yang cepat, fast pace. Saya dah coba itu tapi tak berapa hasil. Saya ada teori saya ialah audiens saya umur mereka 30 ke atas. Kalau audiens saya umur dia 30 ke atas, dia orang tak akan tengok video-video yang editing yang gempak. Dia memang nampak cantik tapi forward buang masa je. Kita kena fit the audience. Contoh, kita nak memancing. Saya bagi analogi lagi supaya korang faham. Kita nak memancing, kita nak tangkap ikan makan apa? Umpan apa? Contohnya kompon. Okay, kadang-kadang ikan makan roti yang dikolong. Kita kena tahu ikan tu dia nak makan apa. Jadi kita guna umpan yang sama. Kita dah tahu umpan apa untuk umpan ikan tu. Kita tahu, kita dekat lokasi yang sesuai. Kita kenal sungai ini ada ikan apa. Kalau kita guna umpan yang betul, kita guna strategi yang betul, kita lonta bukan joran, tapi umpan kita dekat tempat yang kita rasa betul, sesuai. Tak perlu perfect tapi kena. Most likely ikan tu akan gigit umpan tu. Dan yalah, korang kena tahu jugalah macam mana nak tangkap ikan tu. Bukan sekadar tunggu dia habis makan, lepas tu macam mana nak buat, aku tak tahu. Itu pun perlu kepandaian jugalah. Kita kena tahu. Itu merupakan basic. Contohnya, kalau ikan makan, kita dapat rasa, kita dapat tengok joran tu, kena tarik. Jadi kita tarik semula supaya umpan tu dia dekat mulut ikan tu. Lepas tu kita mancing. Sebab tu lah dekat Instagram dia dipanggil sebagai Reels. Tahu tak Reels tu apa? Reels tu reel. Kalau kita memancing, reel. Kita tarik perhatian, tarik apa-apa. Itulah strategi dia. Itulah rahsia dia. Kenapa kita kena kenal audiens kita. Audiens itu ibarat ikan. Kita kena tahu ikan apa kita nak tangkap, ikan tu makan apa. Kita kena kenal audiens kita, baru kita dapat tangkap ikan tu. Baru kita dapat close deal dengan audiens, dengan klien kita. Contohnya, kalau kita tak tahu ikan tu makan apa, kita rasa ikan tu makan ayam goreng, kita rasa ikan tu makan apa yang kita makan, apa yang kita suka. Saya suka makan saya suka makan nasi lemak. Jadi saya letak umpan nasi lemak sebab saya rasa saya suka makan nasi lemak. Takkanlah ikan tu tak suka makan nasi lemak, sedap pun. Jadi korang gunalah umpan nasi lemak, korang tikam kat sungai umpan nasi lemak tu. Apa yang korang tangkap? Kosong. Lepas tu korang rasa ada sesuatu lah, macam tak percayalah ada sesuatu. Korang tarik. Apa yang korang tangkap? Kosong, sampah, buang masa. Kenapa korang nak guna umpan-umpan yang cantik tapi korang tak kenal siapa korang nak umpan? Contohnya, satu lagi, psikologi. Korang nak umpan, contohnya korang single kan, korang nak, saya tak cakap korang single, tapi contohnya kalau korang single, kenapa tu? Construction. Korang nak memikat seseorang, mestilah korang kena tahu apa yang dia suka, semua tu. Jadi korang, ataupun korang be yourself. Itu boleh jadi juga kan. Korang be yourself. Tak kisahlah siapa. Kalau aku menjadi aku sendiri, orang yang betul-betul suka aku akan suka aku. Itu ada logik juga. Tapi untuk post content ataupun marketing, korang boleh buat macam tu. Dia ibarat low profile, macam humble. Tapi walaupun humble, dia kena ada strategi ataupun long term goal. Kenapa korang macam tu? Kadang-kadang korang buat macam tu, korang rasa korang ni hebat, korang ni original. Tak ada orang yang macam korang. Ataupun yalah, korang mungkin ada modal handsome, rupa kacak, jadi korang tak perlu buat apa-apa. Memang ada orang yang suka korang, memang itu boleh jadi. Tapi kita ni ada otak. Dari segi rupa memang korang boleh dapat pikat siapa-siapa korang nak. Tapi kalau korang tak guna otak, rugi. Tak kisahlah korang kacak ataupun tak, otak tu gunakan otak dengan betul. Sebab otak itulah yang akan membina identiti diri. Identiti sebenar ialah otak, bukan rupa. Kenapa saya bercakap begitu? Sebab macam bak kata orang putih, beauty fade. Maksudnya kecantikan akan hilang dengan masa. Jadi benda tu tak akan berhasil selama-lamanya. Mungkin sekarang korang cantik,
Tapi dia takkan bila-bila. Tapi otak, kalau korang pandai, korang boleh jadi macam Elon Musk. Korang boleh jadi macam siapa-siapa lah yang berjaya, yang pandai. Dia kena ada strategi. Ada orang pandai tapi dia tak gunakan kepandaian tu dengan tepat. Contohnya, dia pandai, mampu sebenarnya untuk buat bisnes, tetapi dia memilih untuk tidak. Dia memilih untuk hidup dengan senang. Dia tidak mau ambil cabaran sebab dia rasa hidup ini mudah. Jadi dia begitu saja. Dia tidak level up. Jadi apa yang berlaku ialah kepandaian tu tidak digunakan. Kalau kepandaian tu tidak digunakan, rugi. Ibarat korang ada kereta tapi korang tak gunakan kereta tu, rugi kan? Pakai apa korang beli kereta tapi tak pakai kereta tu? Dia ibarat macam auto show saja. Macam ada orang beli kereta, hobi dia memang nak kereta tu untuk pergi auto show saja. Untuk apa? Digunakan untuk tunjuk betapa cantiknya kereta itu ataupun unik. Untuk otak, korang tak boleh begitu. Korang kena gunakan otak. Tak boleh macam simpan otak tu dan harap kalau ada apa-apa korang gunakan otak. Tak. Korang gunakan otak setiap masa. Bukti, tengok AI sekarang. AI dia guna machine learning. Dia sentiasa belajar dan masa dia belajar tidak sama dengan kita. Bergantung dengan kemampuan GPU, CPU yang dia guna untuk belajar. Dia boleh buat simulasi dalam komputer. Contohnya pengiraan lah, ataupun simulasi possibility, semua tu. Jadi komputer boleh belajar sesuatu, apa-apa situasi, apa-apa simulasi, kemungkinan, beribu-ribu, beratus-ribu, berjuta-juta kemungkinan dalam contohnya seminit. Jadi dalam seminit tu dia dah belajar banyak perkara. Ibarat orang send PDF ataupun buku, video, link kepada mesin artificial intelligence tu, AI tu, ibarat dia dah khatam, dia dah hafal semua. Orang tanya aja apa-apa, dia dapat bagi jawapan. Berbanding dengan kita manusia, kita lambat sebenarnya. Kita baca buku ambil berapa masa, berbulan, mungkin bertahun, tak pernah baca. Lepas tu nak tanya, kita kena recall balik bahagian mana, mau serap apa. Tapi kalau guna AI, dia dah tahu. Sebab ibarat info tu dia download direct ke dalam otak. Manakala kalau kita membaca buku tu, dia ibarat kita membaca tetapi belum tentu kita hafal ataupun ingat pun faham. Tiba-tiba hujan lebat. Jadi berbalik kepada mengenal audience korang untuk membuat video. Video ni saya sengaja buat dia panjang sebab saya suka bercakap macam ni. Saya suka sebab selama saya bercakap ni, saya berfikir. Saya bukan cakap bukan. Saya memberi analogi, saya memberi logika, apa-apa. Jadi maksudnya, korang faham tak? Audience itu memang wujud. Korang kena tahu sahaja apa umpan untuk diberikan kepada audience. Contohnya, ada restoran dia gempa. Orang tu dia dah belanja berjuta-juta untuk buka restoran tu. Untuk manusia lah, of course kan. Untuk manusia, restoran untuk manusia. Restoran tu memang menggunakan kerusi emas, meja emas, semua emas dalam restoran tu. Tapi makanan yang dijual, korang tahu tak apa? Dia jual makanan kucing. Korang rasa ada orang makan tak? Mungkin ada kot, tapi kemungkinan dia sangat kurang. Return of investment, ROI dia sangat kurang. Mungkin negatif sebab restoran tu mungkin jumlah pembelanjaan untuk membuka restoran tu mungkin mencecah beratus juta. Tetapi orang yang membeli makanan tersebut mungkin RM10, mungkin korang jual 1 juta. Mungkin korang buat marketing yang gempak, jual makanan kucing untuk dimakan oleh manusia yang sepatutnya tidak boleh dimakan. Korang jual sebanyak 1 juta. Mungkin ada orang gila yang sanggup, orang gila yang kaya lah, yang sanggup coba tu. Mungkin korang akan dapat beberapa orang lah. Tapi benda tu tidak logik. Faham tak? Ibaratnya, walaupun secara marketing ni manusia ni dia ada gila sikit sebab dia nak jadi lain daripada lain. Jadi dia sanggup buat benda pelik-pelik. Tapi sebenarnya benda tu tak bagus. Yang bagusnya kita kena tahu psikologi manusia. Kita kena tahu apa yang manusia nak sebenarnya. Manusia nak benda yang percuma, manusia nak benda yang dia orang suka. Kita kena tahu apa audience korang nak sebenarnya. Kalau
Contohnya saya nak jual rumah, saya tahu audiens saya umur dia orang 30 ke atas. Memang benda tu bukan rahasia. Mungkin ada yang umur 20-an, tapi target audiens saya mungkin dalam lingkungan 30, mungkin lebih muda, mungkin lebih tua. Jadi mean dia, average umur audiens saya, klien saya, target audiens saya ialah 30. Jadi saya kena tahu orang yang umur 30 dan ke atas sebab mereka ada duit untuk membeli rumah. Lebih banyak orang yang berumur 30 ke atas ada duit sebab dia orang sudah berkomitmen. Dia orang sudah mungkin sudah berkahwin, sudah ada komitmen. Tinggal dia orang nak beli kereta, rumah maksud saya. Mungkin dia orang dah ada kereta, dia orang nak beli rumah pertama, rumah idaman. Jadi itulah target audiens saya. Saya dah kenal siapa target audiens saya. Jadi apa-apa video saya nak, itu ibarat umpan. Dan itu yang pertama, mengenal audiens. Okay? Sekarang saya rasa saya masih ada sedikit masa. Saya masih sempat untuk bercakap tentang bonus, sesuatu yang bonus, konten. Apa jenis konten yang menarik, macam mana nak umpan. Saya tahu ikan tu suka makan, contoh kompon. Okay? Ikan suka makan kompon. Saya tahu memang ada banyak orang yang memancing dekat sungai ini. Sama juga dekat sungai Facebook, sungai TikTok, sungai Instagram. Banyak orang yang jual rumah sedang memancing, meletak umpan yang sama. Macam mana saya nak umpan saya ditangkap oleh ikan. Kenapa ikan tu kena pilih umpan saya, bukan umpan orang lain? Adakah saya kena buat rumah itu percuma? Saya akan rugi. Seperti restoran emas yang jual makanan kucing untuk manusia, sama. Saya akan rugi kalau saya buat macam seolah-olah saya membuat charity. Saya tidak boleh membuat macam itu. Itu tidak praktikal. Jadi macam mana saya nak buat marketing saya gempak supaya ikan makan makanan saya? Buat ads, marketing apa? Kamu beli ads? Boleh. Kamu boleh beli ads untuk mendapat lebih banyak viewer. Dari segi analogi, kamu membeli ads untuk lebih banyak ikan tengok umpan kamu, lebih banyak mata yang memandang, lebih tinggi kemungkinan untuk ikan itu tangkap. Sebenarnya ya, itu adalah satu cara yang sangat menarik, membeli ads. Tetapi kalau korang tak ada modal, korang kena membuat marketing yang gempak. Marketing tu ibarat benda yang orang-orang lain tak pernah buat, tapi korang buat, ikan tu akan rasa macam wow, umpan ni sangat menarik lah. Ibaratnya ikan itu semua lelaki, okay? Tapi korang sini buat umpan yang buat semua lelaki itu terpikat. Contohnya, kamu menyamar sebagai seorang perempuan yang sangat candelita. Memang lelaki itu secara tidak langsung ataupun langsung akan tengok kamu dan macam wow, akan tertarik dengan kamu. Jadi macam itulah. Adakah korang faham apa maksud saya? Maksud saya, dalam marketing kamu, yes, first kamu kena tahu apa umpannya yang perlu digunakan. Second, kamu kena tarik perhatian. Perhatian itu merupakan benda yang paling penting. Kalau ikan tak beri perhatian, macam mana ikan tu nak makan? Contohnya, semua ikan gila, dia tak ada perhatian, tak ada attention. Walaupun goldfish, attention span dia orang kata 3 saat. Walaupun itu mitos, salah. Goldfish punya, ikan emas punya attention span 3 saat. Walaupun 3 saat dia tahu, dia tahu dia belum makan. Lepas 3 saat dia lupa lagi dia belum makan. Jadi dia rasa dia belum makan, jadi dia makan lagi. Dia makan lagi. Korang nak buat attention or ikan yang tengok umpan korang terus berasa lapar. Korang nak buat, itu merupakan psikologi sebenarnya. Korang nak buat kereta itu terangnya. Korang nak buat ikan merasa lapar. Contohnya saya bagi analogi lain. Ada sebuah restoran, dia jual ayam gepuk, ayam goreng, nasi lemak, mi laksa, mi jawa, apa lagi, nasi kandar, pizza, apa-apalah, nasi campur. Tetapi packaging dia guna plastik hitam, akan dekat tandas, tempat merokok. Okey, itu ada isu, ada tidak isu. Tapi katalah semua orang kat sana perokok. Tandas tak ada pintu, ada 10 tandas dekat sana. Warna coklat, pipe warna coklat. Apa lagi lantai, wow, sangat wangilah dengan air yang tumpah, tak dibersihkan.
Walaupun makanan yang dijual itu sedap, tapi orang rasa macam tak tertarik. Tak tertarik. Contohnya, kamu nak bagi makan kucing, kamu baling. Kalau kucing itu sangat lapar, dia akan makan. Tapi kalau kucing itu dia sudah biasa dimanja, korang baling makanan, kucing itu tak akan makan makanan kampung. Dia akan makan makanan kucing yang premium. Begitu juga dengan klien korang, apa target audience korang, packaging dia, packaging. Jadi konten yang korang buat itu merupakan packaging. Korang kena pastikan siapa-siapa yang tengok video posting, dia rasa macam wow, orang ni dia ada style, saya suka dengan konten dia. Itu sebenarnya pertama sekali korang kena tahu. Video ni tak lama lagi lah. Pertama sekali korang kena tahu apa umpan korang. Kedua, korang kena tahu bagaimana nak tarik perhatian kan klien, target audience korang, supaya dia orang rasa macam lapar tengok, rugi tak makan umpan korang. Macam mana? Itu persoalannya. Jawapan dia psikologi. Korang kena tahu psikologi. Macam mana nak tahu psikologi? Belajarlah, guna otak. Itu yang saya katakan tadi, guna otak, jangan guna kecantikan. Itu memang boleh. Itu merupakan salah satu psikologi. Sebab secara semula jadi, orang yang cantik, orang akan beri perhatian. Okay? Tapi ada banyak benda lagi selain kecantikan. Tengok Elon Musk, dia rupa biasa, taklah sehandsome siapa-siapa Harry Styles, Zayn Malik lah, siapa-siapa. Tapi dia lebih berjaya sebab dia lebih menggunakan otak, strategi dengan dia betul. Okay? Jadi itu saja guys. Terima kasih. Harap video ini bermanfaat. Bye bye.